Alright, so okay, kelas-kelas lain yang saya buat untuk minggu ni ialah untuk technical analysis, ialah kita orang akan baca soalan-soalan yang baru masuk video satu sampai mungkin rasanya dalam soalan nombor 10 baru. Jadi setiap kali kita tu maksudnya ada seorang pelajar lah kelas tu kan, ada seorang pelajar yang bacakan soalan-soalan dia. Jadi saya nak minta tolonglah seorang untuk membacakan soalannya, ataupun ada soalan-soalan yang lain yang lebih khusus untuk you tanya tentang technical analysis. Yang sekarang ni kita tengok hanya kepada trend saja. Itu video yang pertama saja, trend, video tentang trend. Okay. Alright, video tentang trend dan semalam, okay, semalam saya ada share dekat group, okay. Saya buka balik dekat group, saya ada share dekat group WhatsApp tentang kita yang boleh kita pakai lah. Mana dia? Yang ni. Okay, ada 10 benda yang nak tengok. Okay, kalau 10 benda nak tengok ni, you tahu ke tentang 10 benda ni? Trend following lah. Kalau you nak tanya soalan yang you dah tulis, ataupun you nak tahu yang ni? Nak tahu trend yang doktor bagi dalam. Yang ni maksudnya yang trend following punya strategi ni lah. Trend following strategi. Yeah. Okay, kalau trend following strategi, okay. So dia ada 10 ni, saya ambil ni, okay, saya copy dulu. Okay, kita nak buka dalam trend carta kita, trading view. Okay, saya pakai trading view Okay, trading view ataupun you boleh pakai apa-apa pun, tapi sebab trading view ni sebab kita ada screener. Okay, dia ada screener. Okay, so okay, saya nak letak dulu dekat kawasan Okay, kita akan tengok kalau boleh you buka lah sekali trading view ni. Okay, kalau boleh you buka sekali terus trading view dan boleh follow saya punya instruction lah. Okay, saya punya cara framework. Okay, untuk trend following, okay, trend following dia ada 10 benda, okay, 10 benda ni. Okay, iaitu yang ni saya gunakan rakan saya punya lah. Rakan saya iaitu Sifu ni, Nazari Rosli. Okay, ini dia punya ni lah, dia punya rules dia. Okay, rules dia. Okay, pertama sekali, okay, ni saya akan buang dulu ni semua. Okay, kejap lah, saya akan buang. Saya tutup dulu. Saya tak payah buang dulu, tutup dulu. Okay, tutup dulu. Okay, saya tutup. Okay, kita ada yang biasa, bila kita tengok sesuatu counter, kita akan tengok macam ni kan. Kita akan tengok candle, okay, candle ni adalah candlestick biasa. Okay, candlestick. Okay, candlestick ni ada macam-macam jenis. Okay, ada macam-macam jenis. Okay, kalau you nak faham ni, you ambil masa jugalah nak tahu, nak faham. Okay, dia ada macam-macam jenis. Okay, dia ada candlestick, dia ada point and figure, dia ada Heikin-Ashi, Denki, Reiko dan sebagainya lah. Okay, tapi yang pertama dia pakai ni strategi Heikin-Ashi. Heikin-Ashi ni very simple. Okay, hijau beli, merah jual. Okay, so macam mana dapat Heikin-Ashi? You pergi kat candle ni, lilin ni kan, candle. Okay, pilih Heikin-Ashi. Okay, you pilih Heikin-Ashi, dia akan keluar macam ni. Dia punya candle lah tu berubah. Okay, nampak? Dia sama ada hijau atau merah, hijau, merah, macam tu. Okay, kalau merah je lah. So ni maksudnya dia bukan ambil candle yang hari yang biasa. Kalau candle biasa, dia akan ambil yang ni. You nampak akan merah ada hijau, ada merah, ada hijau. Dia akan gunakan purata. Okay, dia akan gunakan purata. So sebab tu you boleh gunakan dia sebagai trend. Okay, so kita ambil Heikin-Ashi. Contohnya bila dia hijau je, dia start hijau je, maksudnya dia boleh hijau terus lepas tu. Okay, tapi kadang-kadang dia merah balik, lepas tu dia hijau balik. Macam tu. Okay, sebab dia akan gunakan purata lah. Contohnya yang ni yang merah kan. Yang ni. Okay, ada satu merah ni. Tapi sebabkan candle yang seterusnya pada hari yang selepasnya tu,
Dia naik lebih tinggi daripada dia punya opening yang ni, sebab tu dia hijau balik. Okay, dia hijau balik lah. So dia punya strategi, selagi hijau kita hold. Sebab kita nak follow trend kan, kita nak cari trend yang uptrend. Okay, yang mana downtrend contohnya macam ni, kita tak nak masuk lah. So ini adalah satu. Nombor satu ialah Heikin Ashi. Yang ni faham tak? Faham doktor. Faham kan? You buat sekali okay, dengan saya. Okay, tolong buat sekali lah supaya you faham. Okay, so Heikin Ashi, hijau beli, merah jual, senang je. Nombor dua, kita kena ada tengok volume. Okay, volume. Okay, volume ni kita kena tengok. Okay, volume ni penting. Okay, sebab apa? Volume naik, okay, maksudnya permintaan ada. Sebab tu harga naik. Dia panggil kalau dalam contohnya video yang saya dah buat sebelum ni ialah video tentang Wyckoff You cuba tengok tentang Wyckoff theory tu. Dia ada effort dan effect. Effort ni maksudnya orang banyak membeli. Effort dia beli. Volume ada. Lepas tu effect dia mestilah naik, harga mesti naik. Okay, tapi macam ni harga dia volume tinggi, harga tak berapa naik sangat kan. So dia dah ada macam ada orang dah start menjual. Sebab tu dia ada keluar samurai punya pedang ni. Okay, samurai punya pedang ni. Tapi pada besoknya, okay, dia still ada juga volume, tapi sebab tu harga naik. Jadi effort dan apa efek dia. Okay, effort dan efek dia. Okay, so yang kedua mesti ada volume. Tak ada volume, you tengok kawasan-kawasan yang tak ada volume kan, dia macam tak ada apa lah. Okay, susah. So kena ada volume, dan volume tu adalah volume membeli. Okay, macam mana nak tahu dia volume membeli? Selalunya kita tengoklah, kalau hijau ni adalah volume membeli. Kan, hijau ni selalu ada volume yang membeli. Tapi kalau hijau kadang-kadang dia kalau dia merah tu maksudnya volume merah lah. Okay, so volume menjual. Itu yang simple secara simpelnya. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kalau tentang volume ni you kena fahami dan kena kuasai tentang volume ni. Alright, yang ketiga apa? Yang ketiganya dia mesti ada support dan resistance. Kita kena tahu mana support dan resistance sesuatu counter. Okay, support dan resistance sebagai contohnya dalam konteks counter ni, VS ni. So kita dah tahu ini adalah satu support. Okay, macam mana kita tahu? Kita tengok ke kiri. Okay, daripada harga ni kita tengok ke sebelah sini, kiri. So tengok kiri, okay, yang ni pernah menjadi resistance dan sekarang ni menjadi support. Ini dulu pernah menjadi support. Okay, ini pernah menjadi support yang bawah ni. Okay, dan seterusnya kawasan-kawasan yang lain-lain lah. Yang ini pun pernah akan menjadi support dia. Okay, kita tengok ke kiri terus ke kiri. Right, ini pun pernah boleh menjadi support. Okay, tengok ke kiri lagi. Okay, tengok ke kiri lagi, sini pun boleh. Okay, dan seterusnya lah. Okay, ini support dan ini adalah resistance, nampak? Resistance. Dan dia dah pecah dah resistance. Okay, RM2.64 ni. Saya dulu beli kat sini. Okay, saya dulu beli kat sini tapi saya dah terjual. Okay, kalau tak boleh pegang lama ni memang dah jadi RM2.64 dah 160% dah. Okay, 160%. Tapi ya kadang-kadang kita pun emosi masa tu emosi terpaksa menjual sebab dah cut loss masa tu. Saya beli RM1 berapa sen masa tu? RM1.05 kot. Tapi dia jatuh sampai harga 90 sen kot. Jadi saya cut loss lah. Okay, alright. Kedua ialah support resistance. Okay, pertama support resistance ni kita tahu kat mana area yang dia sideways dan kat mana area dia markup dan juga distribution dan juga dia ni. Sebab apa? Okay, kalau you tengok ni, ini adalah kawasan, kita boleh katakan inilah kawasan sideways lah, sideways yang besar lah. Okay, sideways yang besar. Lepas tu dia dah break yang ni, so sebab tu dia ada markup. Okay, dia ada markup position dia ni. Okay, dia markup. Ini dalam teori Wyckoff teori Wyckoff, kita ganding kan teori Wyckoff. Okay, ini adalah markup. Saya ambil kejap saya nak ambil anak panah ni. Ini anak panah tu. Tak boleh
Tak jumpa pula anak panah dia. Okay, yang ni. So, kita nampak ini adalah satu fasa dia panggil fasa markup. Okay, ini adalah fasa markup. Okay, ini fasa markup. Kita tengok, okay, saya bawa ni ke tepi sikit. Okay, ini adalah fasa sideway. Okay, fasa sideway sideway ni saya buat yang mana dia okay, petak, saya nak petak. Okay, ini adalah fasa sideway. Okay, lepas tu dia break, kan? Dia break, okay. So ini dipanggil fasa markup. Okay, ini adalah markup. Okay. Lepas tu dia ada satu fasa distribution di sini. Okay, dia ada sideway balik kan. Okay, ini dipanggil fasa distribution. Dan lepas tu adalah satu fasa dipanggil adalah break situ, fasa markdown. Tapi markdown dia tak berapa banyak lah. Okay, fasa dia markdown dia tak berapa banyak. Dan dia buat fasa sideway balik. Okay, dia buat fasa sideway balik. Okay, sehinggalah dia break. Okay, dia break sideway tu. Okay, dia break sideway tu dan dia buat fasa markup balik. Okay, dia markup. Okay, lepas tu ini adalah distribution. Okay, nampak sideway Okay, lepas tu ini adalah markdown. Okay, markdown terus ke bawah ni. Okay, lepas tu kita boleh tengok ini adalah satu fasa boleh katakan sideway. Okay, sideway yang besar lah. Sideway yang besar. Okay, lepas tu kita nampak dia telah jadi satu markup kan. Dan sekarang ni adakah ini adalah fasa distribution? Okay, kita tak tahu. Okay, tapi nampak dia dah break. Dia dah break atas ni kan. So mungkin dia akan naik lagi dan barulah dia buat distribution. Okay, sebab mula dia macam nak buat sideway tapi dia break kat sini. So kalau dia boleh bertahan lagi kat atas ni, so maksudnya dia akan naik lagi lah. Okay, nah. So kalau you tengok ni, ini adalah dipanggil teori Wyckoff. Okay, teori Wyckoff. Okay, support resistance kita nak tahu sebab kita nak tahu ni mana fasa-fasa tu berlaku. Okay, support resistance tu. Kita nak tahu mana fasa-fasa tu berlaku. So itu ialah nombor 3. Okay, faham tak ini tentang support resistance? Faham tak tu? Tak ada orang. Ada, faham. Ada. Kan saya cakap seorang je kan. Okay. Lepas tu kita kena tahu trend line. Trend line ni lah kita tengok fasa-fasa ni kan. So trend line ni very simple. Okay. Cara nak buat tahu trend line tu, okay, sebab kita nak tahu tadi fasa horizontal. Support resistance yang kita buat ni semua horizontal. Tapi kita ada satu lagi kita panggil trend line untuk tahu fasa dia uptrend ataupun downtrend. Okay, yang ni ialah fasa pertama. Okay, dia naik macam ni. Okay. Lepas tu dia terus lagi naik. Okay, mencapah betul dia ni. Okay, macam ni. Okay. Okay, tapi lepas tu dia dah break sikit dia dah break sikit. Dia dah break down kat uptrend yang ni. Okay, dan dia buat sedikit sideways. Okay, sekarang ni dia dah break sideway tu. Okay, sideway ni adalah sebenarnya dekat sini je. Okay, so dia dah break. Okay, tapi kita tengok dia boleh tak naik ke atas lagi. Okay, so ini adalah trend line. Okay, trend line. Right, so yang ni adalah satu trend line. Yang ni yang short term lah. Okay. Lepas tu dia break. Okay, dia break down. Okay, ni adalah trend line yang kedua dia buat. Okay, lepas dia break tu dia buat lagi yang kedua dan sekarang dia naik balik. Okay, so kita kena tahu trend line ni. Kita tak nak kita beli dekat sini. Okay, kat sini ialah downtrend. Downtrend kan kita tarik dia daripada atas. Tadi kalau uptrend kita ambil daripada bawah. Okay,
Yang kalau downtrend kita ambil, kita lukis daripada atas tu macam ni. Okey. Ni dia satu, lepas tu dia buat sideways, nampak? Dia buat sideways kat sini. Jatuh lagi sekali. Okey, dia buat sideways kat sini. Okey, mula dia dah break dah. Okey, tapi dia buat sideways. So kita ingatkan dia dah break downtrend ni, dia nak naik ke atas. Rupanya dia nak turun lagi. Okey. So bila kita faham benda ni, okey, dia punya downtrend, uptrend ni, barulah kita boleh tahu, okey, sama ada dia ni nak buat kenaikan lagi ke, ataupun dia dah habis dah ke, ataupun dia nak turun ke, okey. So kita boleh letak cut loss kita, iaitu reaction kita. Kalau dia tak berlaku seperti yang kita nak. Contoh ni patutnya kita dah agak, dia dah boleh break, kan? Contoh kita buka besar sikit ni. Okey. Ini sepatutnya kalau ikut kat trend, dia dah break dah ni, kan? Dia dah break dah sikit. Dia dah break ni. Kan dia dah break trend line tu, kan? Tapi last sekali dia macam dindong kan, sideways pula dia. Bukan dia naik ke atas. Okey, dia sideways pula. Last sekali dia pecah pula sideways dia tu. So sayonara sampai ke bawah. Okey, sebab tu kita kena tahu trend line ni supaya kita tahu okey patutnya kalau dalam konteks ni kita memang target dia naik. Tapi tak naik, apa kita nak buat? Reaksi kita kalau tak naik apa? Cut loss lah. Sebab kita dah letak trading plan, sini ialah cut loss kita. Okey, bawah ni. So you kena cut loss kat sini. Cuba kita, okay. So basically kita ni betul 60%, salah 40%. Kena ingat 60% kita betul. Kita dah buat analisis apa semua. Lagi 40% tu memang kita salah. Okay, kita tak boleh nak katakan kita 100% betul Alright. So apa lagi selepas tu? Selepas tu kita kena ada tengok SMA 200, okay, 50 ataupun bulanan. Okay, saya selalu pakai 20 je. Okay, 20. Okay, so maksudnya you kena ambil, okay, saya pakai EMA 50, okay, 50 ni MA 50, okay, saya pakai. Inilah untuk medium term, iaitu maksudnya satu quarter. Okay, satu quarter. Dia ada 4 quarter dalam setahun kan, satu quarter 50. Dan kita akan ambil juga EMA. Okay, EMA, so kita kena letak sini EMA, saya buang ni dulu. Okay, saya buang ni dulu. Saya buang dongkian ini sebab ini teknik lain Okay, kita ambil kita ambil yang okay, EMA. Okay, moving average exponential. Okay, saya nak pakai 200 sebab saya nak tengok trend dia Okay, 200. Okay, 200 dah keluar Dah keluar belum 200? Okay, ni client MA 200, saya tukar dulu supaya nampak sikit. Okay, nampak tebal sikit lah. Okay, so dia atas EMA 200, atas juga MA 50. Okay, kalau boleh pakai EMA pun bagus jugalah. Okay, saya suka pakai EMA tapi ini saya letak 50. Okay, moving average. Dia beza SMA ni sama dengan MA, EMA ni lah exponential. Lebih cepat dia punya pergerakan harga dia lebih cepat. Okay, dia lebih, line dia lebih cepat lah berbanding dengan EMA. Sebagai contoh, yang ni 200 kalau pakai EMA dia akan lagi naik lagi lebih tinggi daripada SMA 200. Okay, so ini lagi satu ialah MA 20 saya pakai. Okay, so you boleh juga pakai EMA 20. Okay, saya ambil tengok okay, EMA tadi tapi saya letak EMA 20. Okay, untuk menunjukkan sebulan. Okay, untuk menunjukkan sebulan. Okay, so ini 20. Okay, saya pakai warna merah ke? Okay, warna merah. Warna merah. Okay, dan kita tebalkan dia supaya nak nampak lah. Okay, nampak dia dah break EMA 20. Okay, EMA 20 pun dia dah break. So dia maksudnya tengah bullish lah. Tengah bullish. Atas MA 200 yang ni, atas 50, atas 20 juga. Okey, itu adalah rule seterusnya. Okey.
Apa lagi rules dia? Kejap. Mana pergi dia? Ni. Okey, seterusnya ialah adalah histogram MA. Histogram MA. Okey, histogram MA ni macam mana? Okey, so kalau dalam konteks ni kalau you pakai MA 20 ni, okey, you boleh tukar kepada histogram. Okey, you boleh tukar kepada histogram. Okey. Tapi kalau nak tukar dia pergi ke tempat lain pun boleh juga. Okey, so you boleh tukar kepada pesanan bergerak ke anak tingkap di bawah. Okey. Okey. So maksudnya histogram ni you boleh, okey, ni macam terlampau ni sangat merah ni. Kita buat pakai laju pun boleh kot. Laju tak berapa cantik juga. Okay, histogram lah. Okay, macam mana you nak tengok histogram ni? Okay, yang histogram EMA 20 EMA 20, dia senang je. Kalau dia dah makin ke bawah tu, tu start dia nak turun dah. Okay, dia punya ni. Okay, sekejap mana saya nak tunjuk. Nampak muka saya tak? Tak ada tu. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? Tak nampak. Tak nampak Okey, sekejap saya kena stop sharing sekejap. Okey, sekarang nampak? Kamera dia off kamera dia kenapa off? Video isn't working. We could not use your webcam. Okey lah, tak boleh tunjuk pula. Okey, you nampak tak? Okey, saya share balik skrin. Saya share skrin ni balik. Okey, you nampak tak saya tunjuk yang ni, tangan ni? Belum. Tak nampak lagi Doktor. Yang tangan ni. Yang tangan ni. Okey. Kan? Nampak. Okey, you tengok tangan you. You tengok telapak tangan you. Okey. You tengok telapak tangan you tengok belakang telapak tangan, belakang tu. Belakang telapak tangan, you tengok. Okey. Nampak? Okey, cuba bayangkan you tengok belakang telapak tangan you tu. Okey. You bayangkan jari apa? Jari manis yang paling kecil kali. Jadi apa? Kelingking. Jari kelingking, ya Allah. Hai. Okey, jari kelingking, you tengok you bayangkan tu adalah histogram. Okey, dan seterusnya jari-jari lain kan. Okey, dia you tengok, okey, jari you dia boleh mula jari kelingking tu dia naik kan, betul tak? Betul, jari yang you pakai selalunya apa, jari apa ni? Jari hantu Jari manis. Jari manis. Lepas tu, lepas jari manis jari apa? Telunjuk. Apa? Bukan. Jari apa? Jari hantu. Jari tengah. Jari hantu. Lepas tu jari telunjuk. Lepas tu ibu jari kan. Okay. So maksudnya you tengok, okay, kalau you tengok histogram tu, kalau dia selagi dia naik, okay. Nampak tak? Jari kelingking, lepas tu ni dia masih naik kan. Tapi lepas jari hantu tu, dia akan turun, betul tak? Betul. Okay. So maksudnya dalam konteks ni, dalam konteks ni, you tengok histogram dia pun sama. Okay, you tengok histogram dia. Mana histogram tadi? Aduh, dia hilang dah dia. Okay ni. You tengok histogram dia. Okay, dia tengah naik. Okay. Tapi kalau dia dah start, okay, dia dah start nampak ni. Okay, kalau dia start menurun. Okay, kalau dia start menurun, dia akan jadi macam ni. Okay. Okay. Right. So faham So maksudnya kita boleh tengok histogram kita ni. Okay, cuma dia lambat sikit lah sebab dia pakai moving average. Okay, dia pakai moving average. Alright. So itu adalah rules dia yang seterusnya, iaitu tengok histogram MA. Okay, histogram MA. Okay, you boleh tengok kalau jatuh lah, you cut loss selalu, you dah ambil profit lah maksudnya. Kalau you trend,
selagi dia naik, okey. Lepas tu dia turun, so time tu you boleh ambil profit. Okay, faham yang ni? Okay, faham Alright. Seterusnya parabolik SAR. Okay, parabolik SAR ni adalah satu indikator. Yang ni yang ni lah juga dia apa? Yang dia suka pakai lah. Ini Sifu Nazari Sifu Nazari. Saya punya boleh katakan yang saya respect lah dalam technical analysis ni. Presiden Remizer Bumi Putra Malaysia. Okay. So, satu lagi ialah parabolik SAR. So, you pergi ambil parabolik SAR. Okay, parabolik ni dia macam dia orang panggil Dragon Ball. Okay, you all pernah ni ke Dragon Ball? Parabolik SAR ni dia keluar macam ada bintik-bintik ni. Dragon Ball dia panggil ni. Okay, Dragon Ball. Nampak tak bintik-bintik tu? Nampak. Okay, so kalau harga dia di atas bintik-bintik, itu beli. Okay, so maksudnya yang ni. You nampak bintik pertama keluar. Okay, bintik pertama keluar, so maksudnya beli. Okay, so parabolik SAR ni senang je. Kat mana you nak beli? You akan beli selalunya apabila contohnya harga dia dekat sini. Ni harga dia break yang ni, you beli. Sebab parabolik SAR tu dia punya berbola yang terakhir kat sini kan, betul? So sepatutnya you beli masa time RM2.48 ke atas. Okay, RM2.48 ke atas you beli. Dan you boleh jadikan parabolik SAR ni sebagai you punya trailing stop. Dia naik nanti. So bila dia harga langgar je parabolik ni, macam contoh yang macam ni dia tengah naik ni, tiba-tiba dia langgar. Harga langgar yang ni. So ini adalah untuk you cut loss. Kat sini. Okay, you akan cut loss kat sini. Okay, sebab dia dah naik kan, dia naik. Okay, yang ini contoh yang ini you akan beli dekat sini. Okay, you beli kat sini. Okay, you beli bila time dia break parabolik yang ni kan. So, you beli. Okay, you hold lagi dia tak langgar kan. So, sampai sini naik, tiba-tiba dia push down. So, push down, you punya cut loss, trailing stop you adalah pada RM2.42. So, you dah untung. Kalau you pakai parabolik SAR ni, you dah untung sebanyak berapa? Ni je. Okay, you start beli sini. Okay, you pegang sampai sini. Okay, you dah untung 18.96%. Okay, 18.96%. Selagi parabolik ni naik je, you hold lah. Sebab you pakai trend following. Kan, trend following. Alright? Okay, alright. Faham ke tu? Parabolik SAR. Okay, faham Parabolik SAR faham. Tak apa, tak faham nanti. Kalau tak faham, saya tanya nanti saya explain balik. Okay, seterusnya. Nombor yang seterusnya ialah stokastik. Okay, stokastik RSI. Okay, stokastik RSI, ni saya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lebih pula. Saya boleh maksimum 5 je. Okay, saya buang satu lah. Saya buang yang EMA 200 ni kita dah tahu. MA 50 pun dah tahu. So, saya ambil stokastik RSI. Stokastik, okay, RSI. Okay, ni stokastik RSI. You tengok Okay, stokastik RSI. Okay, yang sesuai untuk pakai stokastik RSI adalah bila range market. Iaitu bila time sideways. Sideways sesuai untuk pakai stokastik RSI. Okay, sideways macam ni. Okay, nampak? You beli kat bawah ni, okay, dia naik. Kan? Tapi dia naik sikit je ni kan. So, untuk sideways okey lah pakai stokastik RSI. Dia nak tahu tempat overbought dengan oversold. Mana bagi dia? Stokastik RSI. Oh, dia dah hilang. Tak apa, saya nak hilangkan EMA 20 ni. Okay. So, stokastik RSI ni yang ada dua ni ada dua line ni. Okay, line merah dan biru ni. Yang ni ialah RSI. Okay. Alright. Tahu overbought dengan oversold. Ni dah overbought dah ni kat sini.
Okay, ini dah overbought ni. Okay, lepas tu dia turun balik. Okay, alright. So, dan seterusnya ialah kita kena ada tengok kepada RSI. RSI ni dia punya abang dia lah. Okay, abang dia. Okay, RSI. RSI ni sesuai pada trending market. Okay, trending market macam ni kan. Trending market sesuai kita guna RSI. Okay, saya buang balik stokastik RSI ni supaya nak bagi nampak. Okay, trending market nampak. Okay, sesuai juga gunakan RSI. Walaupun kadang-kadang dah tinggi tapi dia masih lagi naik. Okay, dia masih lagi naik. Right? Okay, so trending market RSI is quite okay, nampak? Okay, RSI okay ni. Naik walaupun dah tinggi kan, dia still naik dan dia naik sampai ke sini. Okay, alright. Itu kalau untuk guna RSI. Okay, dan yang seterusnya adalah MACD. Okay, MACD ni selalu kita pakai lah. Okay, MACD ni ialah kita nak tahu kat mana dia cross. Okay, golden cross dengan dead cross. Okay, golden cross dan dead cross. Saya buka MACD, moving average. Ini masih convergence, divergence. Okay, alright, moving average, convergence, divergence. Okay, ini adalah moving average, convergence, divergence. Okay, so selalunya kita nak bila line biru bersilang dengan line merah ni. Okay, line biru bersilang dengan line merah, kita boleh sama ada beli dekat bawah ni, ini kat bawah. Okay, tapi bila kita beli kat bawah ni, signal dia di bawah kosong. Okay, signalnya bawah kosong. Okay, signal ni di bawah kosong maksudnya signalnya lemah. Signal belinya lemah. Okay, golden cross memang dah golden cross. Ini dia panggil golden cross. Ini dia panggil golden cross. Mana pergi brush. Ni. Okay, ini dia panggil golden cross. Okay, ini kita panggil dead cross. Okay, ini dead cross. Ini pun dead cross. Okay, kita ada buat pembetulan. Okay, so ni golden cross, ni dead cross. Kalau dia cross kat sini ini pun golden cross. Ni golden cross. Cuma bila dia signal di bawah kosong, ini kosong ini kosong ni. Signal di bawah kosong ni line yang ni. So dia adalah signal yang lemah. Okay, sebab tu dia punya kenaikan dia macam nampak tak kenaikan dia tak berapa. Kita lukis sikit kenaikan dia pakai ni. Pakai banyak sangat benda ni. Okay, sekejap je, sabar. Okay, sabar tu separuh dari iman. Okay, okay lah, saya pakai pitchfork lah. Okay, kalau kita tengok, okay, pada mula-mulanya dia punya pergerakan dia tak berapa, tak adalah. Dia punya trend tu tak berapa mencapah sangat tau. Sebab dia kat bawah lagi. Okay, bila dia dah break ke atas ni, nampak dia punya trend tu naik ke atas tu. Nampak harga tu macam tu. Okay, kita ambil di sini. Okay, kita ambil dekat sini. Okay, lebih kurang macam tu Okay, nampak beza? Nampak beza tak? Nampak. Good. Tak nampak? Ya? Tak nampak tak satu ke bawah, dia punya trend tu ke bawah sebab ni. Dia silang kat bawah.
Sebab tu dia punya kenaikan dia macam taklah tinggi sangat. Tapi selepas dia break, okey kat sini, okey dia punya kenaikan tu mencapah lah, naik ke atas. Dia lebih mempunyai momentum. Okey, momentumnya lebih kuat berbanding bila dia di bawah. Signalnya di bawah. Signal dia di atas, sebab tu momentum dia sangat tinggi. Okey, boleh nampak ke ni? Okay. Boleh doktor. Boleh Faham okey Faham, so faham. saya delete balik yang ni kan. So you nampak dia punya dia punya kenaikan harga kalau dia punya signal di bawah kat sini, okey, bawah kosong. Okey, kosong tu ialah yang ni lah. Okey, di bawah kosong maka harga dia naik tapi kurang momentum. Lepas tu bila dia dah naik daripada atas kosong, biru ni dengan merah ni naik ke atas kosong, nampak apa harga berlaku? Harga berlaku naik macam tak ingat dunia. Okay, alright, sebab dia mempunyai momentum. Okay, tapi kat sini dia dah dead cross sekali. Okay, kat kawasan ni dia dead cross. Okay, sebab tu dia turun harga dia kat sini. Okay, dia turun buat correction. Lepas tu dia naik balik. Okay, dia naik balik sebab dia cross balik kat sini, dia naik balik. Okay, sekarang dia dead cross balik. Okay, so harga turun. Tapi hari ni tiba-tiba dia naik. Okay, tiba-tiba dia naik, tapi kita tengok MACD kita. Okay, MACD kita kenapa? Nampak ni? Dia dah cross balik, naik ke atas. Golden cross balik ni. Okay, golden cross balik. So, adakah dia akan naik balik? Itu kita pun tak tahu. Okay, sebab apa? Kita kena tengok convergent, divergent. Ini yang penting ni, convergent, divergent ni. So, dari sini pula kita boleh tengok convergent, divergent. Sebagai contohnya, kita boleh tengok, okay, untuk MACD ni punya histogram, kita nampak dia dah macam buat satu penurunan je tu. Nampak dia turun kan. Okay, mungkin nanti naik sekejap, lepas tu dia turun balik. Okay, so ini adalah menunjukkan ada satu divergence berbanding, okay, harga naik. Okay, tapi dia punya MACD turun. Okay, so maksudnya nanti harga akan jatuh. Okay, itu pun salah satu cara lah nak tengok convergent, divergent juga convergent, divergent. Ataupun you tengok dekat sini pun juga RSI dia. Okay, RSI dia pun sama. Okay. Okay, kita tengok dia boleh lepas tak ni. Kalau tak boleh lepas nanti mungkin dia nak turun. Okay, nampak dia ada menurun, harga naik. Okay, so bila lama-lama nanti harga akan ikut kepada indikator. Nampak divergence ni? So jangan beli kat sini. Boleh beli tapi short term lah. So dia berhati-hati sebab nanti dia akan jatuh buat correction. Mungkin lah dia akan buat correction. Okay, dia akan buat correction sebab ada divergence dekat sini. Okay, ada divergence. Melainkan tiba-tiba dia betul-betul dia langgar je, dia naikkan balik. Okay, so tu lain cerita lah. Okay, yang ni faham tak? Okay, faham ke? Okay, so ada benda yang trend following ni ada 10. Ada 10, tapi tak semestinya 10-10 ni kena ada. Okay, tak semestinya 10-10 ni kena ada. Mungkin you ada 8, okay, you cakap you nak buy. Mungkin you ada, mungkin sebab apa, MACD you rasa tak bagus kan sebab dia ada divergent. Tapi you ada 8 lain. So you cakap tak apalah sebab 8 lain lagi banyak, so you nak buy. Okay, dan tapi you kena ada set cut loss you. Cut loss you mesti ada. Sebab tu kena tahu support, resistance dan sebagainya lah. Alright, so yang ini adalah dia panggil apa? Trend following. Okay, faham ke ni? Faham doktor. Faham betul-betul ni? Nak tengok muka korang sikit. Saya nak tengok ni. Mana dia ni?
Yang ni. Okey. Ni gambar kucing yang keluar ni ha. Ada gambar kucing. Buka video kejap. Nak tanya ni. Faham ke tak faham? 10 indikator untuk trend following. 10 benda lah yang you tengok. Mana orangnya? Oh nampak. Siapa ni? Tak ada, termute, tak dengar suara. Siapa tu? Dah hilang balik. Malu-malu. Syafiq. Syafiq. Okey. Siapa ni? Siapa? Saya patutnya kita kena kenal kan. Nanti nak jumpa kat luar kan. Saya pun tak tahu. You all ni student saya kan. Tiba-tiba tanya, doktor kan. Ni siapa? Syafiq. Kan siapa tu? Ya saya. Syafiq Saifuddin Ya, Safiuddin. Safiuddin. Barulah saya nampak mukanya. Barulah saya boleh, kalau terjumpa tu at least saya pernah nampak lah sebelum ni kan. Maksudnya saya pernah, bolehlah ingat balik saya pernah ajar masuk dalam kelas saya insya-Allah. Okey, cepat-cepat yang lain juga dalam masa ni. Sekejap lagi kita break sekejap. Kita break pukul 6, lepas tu kita sambung balik. Okey, sambung balik. Tapi sekarang ni saya nak you all faham tak? Okey, dalam masa 10 minit ni, cerita sikit. Saya faham ke tak tentang trend following ni? Agak-agak boleh buat tak nanti? InsyaAllah doktor. 10 benda je. Undang-undang dia 10 ni je. Then you boleh swing. Swing maksudnya bukan main buai You swing, selagi uptrend, you swing. Okay, selagi uptrend, you swing sehingga sell signal keluar. So sell signal dia tadi, termasuklah tentang kalau parabola SAR tu dah keluar dia punya bola dia ke atas, okey, itu dah jual. Maksudnya kalau keluar je bola ke atas harga, jual. Kalau bola masih bawah harga, hold. Sampailah dia break, okey, itu satu. You tengok juga MACD, you boleh tengok dekat MA, EMA, okey, sebagai support dan sebagainya. Tapi this is what we call trend following. Taken Ashi sebagai contoh, dia tukar je merah, jual. Taken Ashi. Okay, dia tukar hijau balik, beli. Tapi kadang-kadang dia ada signal yang palsu. Signal palsu tu, ialah dia tukar merah satu hari je kan. Tapi dia dah jual, tapi tak apalah. Kita tak loss besar. Kita mesti untung, kita tak loss besar. Okay. Alright. So lagi 9 minit untuk tanya soalan ni sebelum kita break. Soalan-soalan yang lain-lain tu, saya risau yang lain-lain tu semua tidur. Dia tidur ataupun pergi main biskal. Balik dia dah habis main biskal, datang balik. Lock off. Atifah ada tak? Atifah? Ada doktor. Sebaik ada. Okey, Anis, Amira? Ada doktor. Aliyah, Adilah? Ada doktor. Ahmad Akmal? Ada. Ahmad Akmal. Ada ke tak? Dia tu ada. Okey, Muhammad Taufik?
Muhammad Taufik. Ada. Nasib baik ada. Berlari kau kan. Muhammad Khalis. Ada doktor. Okey, Najwa. Ya, saya ada. Okey, Nur Aishamira. Saya doktor. Nur Aini. Ada doktor. Okey, Nur Amirah. Nur Amirah tak ada ni. Nur Amirah Shazwana. Nur Amirah Shazwana. 1, 2. Nur Amirah Shazwana. Belum balik main biskal ya? Okey, tak apa. Nur Anis Insyirah. Saya doktor. Okey, Nur Akila. Saya doktor. Okey, Nur Atika. Saya doktor. Nur Fitrah. Saya doktor. Nur Hajidah. Ada. Saya doktor. Nur Hajidah ada. Okey, Nur Husna. Saya doktor. Nur Hairunisa. Saya Kucing doktor. Okey, Nur Nazirah. Saya doktor. Nur Syamimi. Saya doktor. Nurul Afini. Saya doktor. Nurul Alia. Saya doktor. Nurul Natasha. Saya doktor. Nurul Shaza. Ada lagi. Saya doktor. Lepas Nurul Shaza siapa ni? Okey. Nurul Farahin. Saya doktor. Rabiatul Adawiyah. Saya doktor. Aisyah. Saya doktor. Siti Najihah. Saya doktor. Siti Nurhaliza. Tak ada Siti Nurhaliza. Oh, dia silap. Syaidatul Mumtazah. Saya doktor. Syaza Nur Anati. Syaza Nur Anati. Syaza Nur Anati. Mikrofon rosak ke apa? Oh, mungkin main biskal belum balik lagi ya. Syazana Atira. Saya doktor. Wan Saiful Izwan. Ada doktor, ada. Oh, Zulaikha. Saya doktor. Okey. Ada 2 orang je yang tak ada, belum balik naik biskal. Okey, So, kita pergi. Doktor, saya bagi tandas tadi. Okey ke? Pergi tandas. Alright, siapa tu? Saya Nur Amirah Syazwana. Nur Amira Shazwana. Okey, bukan pergi main biskal Okey. Alright, so kita break. Okey, selama 15 minit. Fikirkan soalan. Sekarang ni baru saya dengar suara you. So takkan you takut nak tanya soalan lepas ni. So kena tanya soalan. Sebab kalau tak ada soalan, kita akan gunakan soalan-soalan yang telah ditulis oleh you all semua dalam assignment quiz tu. Okey, kita break 6 suku kita masuk balik Okay, Assalamualaikum. Salam doktor. Okey.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Sir. Sorry tadi saya cakap dah tadi tapi apa ni salah mikrofon. Tak apa dah. Okey, ni kamera dah betul dah balik. Okay, kamera saya dah betul. Tukar sikit position. Okay. Alright, so okay. So soalan yang seterusnya. Boleh buka soalan-soalan yang untuk yang telah dibuat dalam assignment. Boleh baca soalan. Siapa nak volunteer baca? Doktor, Ya, ada soalan. saya nak tanya. Ya. Untuk individual assignment ni kan, aku nak Ya. 5 page buku tu je ke? Bukan. Mana boleh 5 page buku, tak ada. Buku Sebab ramai yang confuse. Tak, bukan 5 page. So sebab tak tanya sebab tu jadi macam tu. Yang tu sebagai sampel sahaja. 5 page tak jadi buku Buku paling kurang pun 50, 60 pun. Okay. Okay. Lepas tu Kalau yang Jika tidak tak jadi buku lah. Maksudnya dia bukan buku lah. Lepas tu kan doktor, yang doktor suruh tulis nama tu kan? Ya. Kita kena tulis yang bawah-bawah yang doktor dah buat kolom tu kan, yang banyak-banyak tu kan? Ya. Bukan yang buat kat atas tu. Betul. Oh, okay. Yang kolom yang saya letak jangan saya share screen. Baru nampak buku orang. Okay, sekejap. Teams. Files. Okay, nombor 1, 2, 3 ni tak payahlah kan. Nombor 1, 2, 3 ni saya punya. Okay. Ini dah ada dah. Okay, ada. Ni dah ada. Okay. Ni dah ada. So, yang mana yang belum ada tu, you kena buat lah. Tulis kat atas tu ke doktor? Bukan yang kat bawah ni? Tulis dekat sini. Dah Tajuk dekat dia bawah apa. So, ni tajuknya. Okay, lepas tu nama you atas nama saya. Okay, kalau 5 page tu memang confirm tak lah. Confirm tak akan jadi buku. Itu dah kira memang tidak diterima lah oleh library negara. Okay, so library selalunya kalau paling-paling pun 50 muka surat tu dia okey lah. Saya yang paling kecil pun saya punya buku dalam 50 muka surat. 50 lebih dah sikit. Itu yang paling kecil. Tapi sebab e-book ni senang sikit sebab you boleh buat dalam satu page tu tak banyak sangat. So dia boleh dapat banyak dia punya page sebab e-book kan. Banding dengan pakai Word, Microsoft Word, okay, nak penuhkan satu page tu banyak kan penulisannya kan. So saya selalunya 50 page untuk paling rendah lah untuk pakai Word tu 50 page. Okay, ada soalan lain? Doktor boleh tak doktor terangkan balik pasal parabolik tadi tu? Okay, parabolik. Parabolik tu, okay, parabolik ni, ini dah okay, nampak parabolik ni ialah bintik ni adalah parabolik sah. Okay, parabolik sah. So parabolik ni dia ada dia punya formula dia, macam mana dia boleh keluar bintik-bintik ni. So saya tak nak explain lah benda tu.
Okay, itu siapa yang ada assignment untuk buat parabolik ni dia kena explain lah. So parabolik ni, okay, kalau kita tak adakan parabolik, so dia jadi macam ni. Tanpa parabolik. Okay, tanpa parabolik. Okay, kita tengok yang ni lebih kurang sideway kan, betul tak? Kan, sideway ya. Okay, dia sideway macam ni. Okay, dia sideway. So, kita tengok kita letak parabolik. Okay, so dia dah naik sampai sini, tiba-tiba, okay, ini kira tram naik lah. Tiba-tiba harga jatuh daripada parabolik SAR yang terakhir ni. Contohnya kat sini lah harga dia jatuh. So sebab tu, okay, dia akan muncul pula parabolik tu di atas ni. So bila parabolik ni di atas, maksudnya itu adalah masa kita kena jual lah. Kita kena jual sebab harga akan menurun. Okay, sebab tu harga menurun merah. Ni Heikin-Ashi Heikin-Ashi macam ni. Sebab kalau kita pakai candle pun sama je. Okay, so dekat sini sepatutnya you dah kena jual. Kat sini. Okay, you dah pegang daripada, you beli you akan beli daripada harga kat sini. Harga bila dia dah break parabolik yang menurun ni. So you beli dekat kawasan ni. Okay. Iaitu pada harga RM2. Lepas tu dia naik. Dia naik je. Sampai ke atas ni RM2.55 tu dia dah buat, maksudnya dia dah nak turun lah. Dia dah buat correction lah, maksudnya dia nak buat correction. So bila dia buat correction tu, okay, kita nak jual tu, okay, mungkin you nak tunggu sampai parabolik ni muncul ke atas, okay. So you kena jual kat kawasan ni. Okay, sebab dia dah muncul satu parabolik di atas. Okay, dia dah muncul satu parabolik di atas. So nampak dia jatuh ni. So bila pula kita nak beli balik? Nah, kita akan beli balik bila dia muncul balik dekat bawah ni. Okay, dia muncul balik kat bawah ni. So dia muncul ke bawah ni apabila, okay, harga telah langgar balik parabolik yang ni. Okay, dia langgar balik parabolik ni, so dia akan muncul harga. So dia muncul dekat sini lah, kawasan ni. Okay, dia dah langgar, mungkin lepas tu dia jatuh balik ni. Dia langgar, lepas tu jatuh balik. Sebab tu merah. So kalau kita tengok Heikin-Ashi, kat sini mungkin dah hijau. Belum lagi. Okay, kalau sini tengok belum lagi kan. So yang terbaiknya ialah you beli apabila dia break dekat kawasan ni. Sorry saya tersilap. Kita hanya beli pada kawasan, dia break kawasan yang ni. Okay, iaitu kat sini. Okay, sebab ni kita tak tahu lagi Kita tak tahu lagi kawasan ni sama ada dia akan turun lagi ke tak. Macam ni kan dia turun lagi daripada parabolik ni. So kita hanya beli bila dia dah break kawasan yang ni. Okay, sebab tu dia break ni. Okay. Yang ni sorry. Yang ni susah sikit lah sebab dia sideway. Okay, dia bukan trending market. So yang ni sepatutnya you beli kawasan ni. Tapi yang untuk yang ini, candle ni, you beli dekat sini. Okay, you beli ke atas sikit daripada parabolik ni punya. Okay, faham tak tu? Saya kena buang balik ni. Ni bukan support resistance. Okay, lagi satu tadi saya letak ni. Okay, faham tak? Faham, Doktor. Okay, so adalah parabolik SAR lah, parabolik SAR. So yang ni menunjukkan kita buy signal ni. So bila dia dah naik, muncul dekat sini ni. So kat sini patutnya tadi RM2.48 kita beli. RM2.48. So kita dah naik sampai ke atas ni. Okay, RM2.56. Tak, kalau kita tengok kalau kita tengok harga betul dia harga betul kita tengok lilin berongga lilin. Okay, harga betul dia ialah ni. Okay, tu RM2.64. Okay, ni harga betul ni. Harga close dia. Tapi kalau Heikin-Ashi dia lain sikit. Kita nampak harga dia dekat RM2.54 kan? Tapi harga yang close dia tadi adalah RM2.64. Ini berongga. Ni.
RM2.64. Okay. Faham yang beza antara Hekin dengan Candle. Candle adalah harga betul. Hekin ialah harga yang telah dipuratakan. Okay, dia puratakan Hekin ni. Okay, Hekin ni adalah harga yang telah dipuratakan. Kita ada tak dia bagi formula sini? Tak ada. Okay. So, lain sikit banding dengan Candle. Okay. You ingatkan harga dia RM2 lebih. RM2.54, tapi sebenarnya harga yang sebenarnya adalah RM2.64, 10 sen ekstra tu. Okay, 10 sen ekstra. So, kalau untuk trend following, you boleh tukar kepada Hekin. Okay. Tapi kalau nak tahu harga betul, you pergi balik kepada Candle. Okay. Okay, cuma Candle ni dia merah hijau lah. Dalam ada yang merah kan, tapi kalau kita tukar balik dia akan jadi semua hijau. Okay, so you hold je, nampak? Hijau je, kecuali dia satu jenis merah. So dia suruh hold je. Okay, so itu beza dia antara Candle dengan Hekin. Okay, so Candle ni kadang-kadang you terjual lah. Okay, patutnya you dah beli daripada bawah ni, you terjual sebab dia merah. Kan nampak dia candle besar merah ni kan. So you terjual lah. So untuk mengelakkan you terjual tu, you pakai Hekin SC. Bila Hekin SC merah je baru jual. Saya beli Hekin SC merah macam ni dia jual lah sebab dia akan turun. Okay. Ni contoh ni you follow je, memang sedap lah dapat ni. Okay, memang sedap lah kalau you dapat yang permulaan trend ni. Ini memang sedap ni. Okay, banyak untung ni. Tapi kena jaga money management lah. Money management tu penting. Okay, money management tu yang seperti yang saya tunjuk hari tu. Okay, contohnya money management. Okay, kalau you ada modal. Okay, contoh kita tengok kalau kita beli kat sini lah. Kita beli kat sini iaitu harga 98 sen setengah. RM1 lah, RM1. RM1 lah senang RM1. You beli pada harga RM1. Okay. You nak beli pada harga RM1, macam mana you nak kira money management. Okay, macam mana nak kira money management. Ini sangat-sangat penting untuk newbies. Ini bukan money management. Ini. Right, contohnya modal you. Okay, modal you adalah RM5,000. Okay, RM5,000. Risiko you nak letak 1%. Harga beli you letak RM1. Okay, you akan cut loss contohnya harga 90 sen. Okay, so kat sini you akan target you kena, let's say lah you target, sebab masa tu you tak tahu lagi lah, you letak target RM1.20 sen. Okay, RM1.20. So you akan ada loss RM50 je. Tapi you punya untung adalah 100. Tapi kalau you ikut trend tadi, okay, let's say you ikut trend tadi, okay, you punya risiko RM50. Tapi you selagi dia trending macam ni, you follow dan sampailah harga dia RM2.15 tu, okay, berapa untung you dapat tu? RM2.15. Okay, so let's say lah kita tukar ni RM2.15. So you dah untung RM575. Okay, tapi risiko you hanya adalah RM50. Tapi kena cut loss lah. Okay, contoh you agak dia naik. Okay, kita agak dia naik. Okay, kita rancang dia naik dari hijau. Okay, tiba-tiba dia bukan hijau. Dia terus jadi merah. Macam ni lah. Kita agak dia naik. Kan ni. Lepas tu dia merah. You cut loss lah. Okay, rugi dah RM50. Kan? Tapi mata tahu yang you beli ni rezeki you bagus. Kan? So tiba-tiba you dapat kenaikan banyak ni. Sebab you trend following. Okay, you trend following tapi mungkin kat sini you nak jual you 50-50 lagi kan. Sebab dia dah start merah, dia buat doji. Kat sini pun mungkin you nak jual sebab dia merah satu. So tapi besoknya dia naik balik. So okey lah. Kan? So tapi sebab kita jaga money management,
kita tak pening kepala. Okay, bila kita jaga money management, kita tak pening kepala. Sebab kita dah untung pun masa tu, untung. So kita tinggal nak dapatkan trailing stop je. Maksudnya you nak secure you punya profit je kalau harga jatuh. Okay, secure harga profit je. Okay, you dapat 11%, okay, untung daripada modal. Okay, 11% daripada modal, iaitu 5,000 you punya modal, you dapat 11% iaitu RM500. Okay, ataupun 115% daripada pelaburan. Okay, 115% dari pelaburan maksudnya you beli RM500 tapi you punya share naik sampai 500, untung dia sampai 575. Okay, sebab tu money management ni penting, sebab kadang-kadang kita tak boleh lawan emosi kita ni, emosi. Kita nak untung besar. Sebab tu kita beli semua RM5,000 ni dalam satu kaunter. Patutnya tak boleh beli, okay, RM5,000 modal kita ni dalam satu kaunter. Kita kena letak risiko kita 1% je. Okay, paling tinggi pun 2%. So 2% you akan beli RM1,000. Okay, tapi sebabkan naik ni, you dapatlah RM1,150. Tapi kalau rugi, you rugi 100. Berbanding tadi, kita hanya rugi sebanyak RM50 sahaja. Tak termasuk kos broker dan sebagainya. Faham tak? Faham ke? Faham doktor. Faham doktor. Okay, ada soalan lain ke? Mana pergi? Oh, yang ni. Soalan. Boleh bacalah soalan yang lain. Dalam setengah lah ni. Kelas ni tak banyak soalan. Kalau saya baca soalan daripada kuis tu boleh ke? Boleh. Cuba baca soalan yang untuk video satu tu, mungkin you baca nombor 10 ke atas. Bawah rasanya 10 ke atas kot baru terjawab. Oh, okay. Apakah yang akan berlaku sekiranya volume tiada perubahan? Okay, itu dah dijawab. Telah dijawab. Oh, maksudnya 11 lah ni kan doktor kan? Try 11. Cuba baca ni. Boleh ke doktor tunjukkan graf putus dengan lebih terperinci bila pelabur dah lari dari main dalam kaunter tersebut? Dan adakah Kita pun dah jawab. Nanti you tengok video dia. Saya dah upload. Kenapa sesetengah pelabur tak nak labur di kaunter yang bawah RM1? Okey, kenapa setengah pelabur dia tak nak beli kaunter bawah RM1? Okey, pertama, bawah RM1 ni senang dimanipulasi oleh sindiket-sindiket. Okey, sindiket-sindiket senang untuk manipulasi kaunter-kaunter bawah RM1 ni sebab harga dia murah. Dan dia punya modal pun boleh untuk dia nak naikkan harga, nak turunkan harga dengan senang. Banding dengan harga kaunter-kaunter yang atas RM1, dia lebih stable. Okay, dia lebih stable dan modal yang perlu untuk digunakan oleh sindiket-sindiket ni lebih besar lah, lebih besar. Tapi bila sindiket ni, satu lagi, kalau kaunter-kaunter bawah RM1 tu, dia senang sikit lah dia nak untung besar sebab dia boleh manipulasi. Dan yang keduanya, okay, saya pernah cerita tak tentang gun square ni kat you ni? Pernah kan? Gun square ni kan, gun square of 9 ni. Okay, gun square of 9 ni, okay, kalau you tengok, okay, dia kalau counter yang di bawah harga 40 sen, okay, di bawah harga 35 sen ni, okay, dia banyak rintangan, nampak rintangan dia banyak, color tu banyak kan. Contohnya ini rasa 11 satu. Okay, start daripada Doktor tak nampak. Oh, tak nampak sorry kejap. Okay, kalau tengok pada gun
Okay, yang ini gan ni. Okay, you tengok ni kita tengok gun square 9 ni dia berputar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9. Okay, 9. Lepas tu naik 10, 11, 12, 13 sampai lah pusing. Okay, maksudnya kalau harga counter di bawah pertama sekali bawah 20 mesin. Bawah 20 mesin ni tengok setiap sen tu ada rintangan, kan? Okay, contoh 1 nak naik 2, 1 rintangan. Rintangan merah ni rintangan yang kuat 3 pun rintangan, 4 pun rintangan, 5 pun rintangan, 6 pun rintangan, 7 pun rintangan. So banyaklah dia punya rintangan 8 rintangan, 9 rintangan, 10 rintangan, 11 rintangan. So 1 sampai 25 ni ada banyak rintangan. Kecuali 25, okay, dia next rintangan dia adalah 28. Sebab 26, 27 ni adalah yang tak ada rintangan. Maksudnya dia senang sikit lah dia nak pergi. Harga tu nak bergerak. Okay, lagi satu, harga 81 sen ke atas barulah dia ada free. Nampak? Dia boleh pergi daripada RM1, okay, RM1 1 sen ni boleh pergi RM1.6, RM1.6 boleh pergi RM1.11, RM1.11 boleh pergi RM1.16. So 81 sen ke atas ataupun 25 sen ke atas. Okay? Okay, faham ke? Okay, so Boleh nampak Doktor. 81 sen ke atas lah, okay, harga dia akan start naik dengan laju. Dia boleh naik dengan laju. Okay, dia boleh naik dengan laju. Sebagai contohnya counter VS tu. VS tadi kita tengok VS. Okay, VS tadi dia buka dekat harga berapa? Saya pakai candle. Okay, dia buka tadi pada harga berapa tu? Low open dia nampak pula ni. Dia ni. Close 264, open dia dia open dekat sini ni 245 kot. Okay, you tengok sini 264 dengan 245. Okay, 245. Cari 245 mana? Okay, sini nampak 245 ni. Ini adalah satu support dan resistance. So dia berhenti dekat resistance dia 245. Okay, dia terus berjalan sampai 264. Kita tengok mana dia pergi. Okay, 254. Okay, dia terus sampai sini. Nampak? Dia berhenti kat sini. 264 ni. Nampak dia berhenti kat situ. Macam ada kebetulan, betul tak? Nampak? Senyap je ni. Nampak Doktor? Nampak dia daripada 245, iaitu tempat dia satu support atau satu resistance dia ataupun dia punya support lah ni. Dia berjalan sampai dia pecah ni, dia langgar boom 249. Dia langgar 253. Okay, dia langgar 257. Dia langgar 261. Dia tak boleh langgar lagi 265. Ini adalah tempat resistance dia yang kuat. Sebab tu dia berhenti kat 264. Okay. So yang ni kita boleh gunakan juga sebagai support dan resistance. Jadi kalau yang bawah RM1 tu memang banyaklah kedai langgar ni. Kan? Contohnya harga 9 sen. Dia kena langgar 10, dia kena langgar 11. So dia nak langgar masuk 10 pun susah. Kan? Banding dengan counter yang atas 80 sen ni, dia boleh pergi dengan laju lah. Dia boleh pergi dengan laju. Okay? Contoh cantik counter VS tadi, dia naik terus sebanyak berapa sen? RM4, RM2.45 sampai RM2.65. So itu dekat 20 sen. 20 sen tu. Okay, kalau you beli 10,000 unit contohnya. Okay, kalau you beli tadi VS VS tadi, okay, let's say lah kita punya modal 5,000, okay, 1%, harga kita beli contohnya RM2.64, okay, sorry itu RM2.64, RM2.45,
Okay, dan kita dapat RM2.64 tadi kan. Okay, itu target kita. So sebenarnya kita dah untung sebanyak RM490. Tapi kalau kita nak cut loss, sorry. So ni cut loss, harga potong rugi. Kita cut loss RM2.40 lah, RM2.40. Kita punya target RM2.64, RM2.65. Okay, kita boleh untung 180, tapi kita kalau cut loss kita rugi sebanyak RM45. Okay. Tapi kita beli dah RM2,000 dah tu. Jumlah beli tu RM2,000. Okay, RM2,000. Modal kita RM5,000. Okay, modal kita dah RM5,000. So dah tinggal separuh dah daripada modal kita ni. Okay. Tapi kita jaga money management lagi. Sebab kita cuma rugi RM45 je. Melainkan kalau you tiba-tiba beli RM5 terus semua you beli. So banyaklah sikit rugi dia nanti. Okay, banyaklah rugi dia nanti. So kita dalam beli saham ni kita kena tahu berapa kita sanggup rugi. Okay, kalau you sanggup rugi RM45 ni okey lah. Okay, you dapat untung 180. Okay, tapi kalau tak ada volume macam mana? Dia tak boleh jalan lah kalau tak ada volume. Okay, boleh So soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Doktor nak tanya. Ya. Tadi kan doktor kata kalau counter yang harga dia atas daripada 80 sen, dia akan naik laju kan? Ya, dia naik laju, turun pun laju jugalah. Okey, itu yang nak tanya. Sama lah juga. Dia punya pergerakan tu laju lah. Okay, dia punya momentum tu, okay, dia boleh pergi laju lah. Tapi tengok macam ni pun dia tak adalah laju sangat. Okay, ni atas RM1 tapi dia naik lah berapa sen ni. Okay, you tengok kalau yang ni pun ni dia dah naik, satu candle ni dia naik sebanyak tak nampak. Okay, dia dah naik sebanyak satu hari tu boleh naik 7 sen, nampak? Dia boleh naik tinggi lah, 7 sen dia boleh naik. Tapi kalau dia jatuh pun, dia boleh jatuh 7 sen, 10 sen kan. So kita kena hati-hati lah kat sini, sebab tu kita kena jaga money management. Okay, kita kena jaga money management kita. Sebab dia turun naik laju, turun pun boleh tahan So macam mana yang tahu dia punya pergerakan harga dia, you boleh tengok kepada ATR ATR. Okay, ATR dia average true range Okay, inilah average true range dia. 2 kali pula saya buat. Iaitu 9 sen. Okay, 9 sen. So hari-hari dia boleh turun naik 9 sen. Okay, 9 sen dia boleh turun dan naik. Dan untuk kita set cut loss, kita boleh pakai ATR kali 2, iaitu 18 sen kita boleh letak cut loss kita. So kita punya money management ni, okay, kita kena nak beli contohnya RM2.45, okay, kita kena cut loss dia adalah RM2.45 tolak dengan 18 sen. Okay, iaitu ATR kali 2 lah. Okay, so ATR kali 2. Itu kalau you nak selamat lah. Okay, sebab dia kali 2 tu susah sikit lah dia nak turun, kecuali dia memang betul-betul tiba-tiba terjun dengan lajunya. So kat sini you still rugi dalam RM36 je. Tapi you beli hanya 2 lot je. 2 lot lagi je beli. Tapi untung you kecil lah, RM40 je untung you. Okay, RM40 je untung you kalau you naik sebagai RM2.60. So yang ni yang masalahnya, sebab modal kita kecil. Sebab tu saya cakap, kalau dah sedap-sedapnya kalau you nak sedap, okay, modal you dalam RM50,000 lah. Okay, boleh sedap sikit, satu hari dapat 500 kan. Satu hari dapat 500 kan, so sudahlah sikit kan. Tapi kalau you rugi, you rugi 486 ni. Tapi selalunya kalau you jadi trader, you nak cut loss dia tak terlalu jauh. Okay, so contoh you beli 245, 240 you dah cut loss. Okay, bergantung pada support dia lah. Tengok, ada support kat sini. Okay, support dia dekat sini kan, 241. So 240 you nak jual. Okay, sebab apa? Bila dia pecah support, dia akan turun lagi ke support yang bawah kan. So sebab tu kita letak
kita punya cut loss tu dekat 240. Sebab apa, bila dia jatuh 240 tu dia akan jatuh lagi lah kan. So kat sini you cuma rugi 495 je, okay, tapi you boleh untung sebanyak 1980. Okay, 1980 sebab you dah boleh beli banyak sikit, you beli sebanyak 24,000, okay, RM255 untuk kaunter VS ni. Okay, sebab modal you 50,000, separuh daripada duit you dah letak dalam kaunter ni. Boleh faham ke? So risiko 500, untung 2,000. Okay, risiko you rugi, kalau rugi 500, kalau untung 2,000. Contoh macam tu lah, 1:2. Okay, bukan 1:2 ni, 4, okay, 4. Okay, 1:4. Okay, 1:4. Risk you 1, untung you 4. So okay, yang ni okay. Okay, so let's say lah jatuh harga tersebut RM2.40, you rugi RM500. Kalau tak ni. Tapi jangan bila dia jatuh, you tak ambil buat keputusan, you tak buat tak ada reaction. Itu nanti daripada RM500 rugi jadi RM2,000. So itu masalah dia. Emosi. Okay. Alright, so boleh Okay, next question. Doktor nak tanya, Yep. untuk gun chart tu bila harga dah jatuh, dia senang nak pecah untuk garisan line merah tu juga ataupun untuk support je? Okay, contoh kalau harga dah jatuh, sekarang ni RM2.65 kan. Okay, RM2.65. Kalau dia jatuh dari RM2.65, dia boleh terus pergi kepada 261, tapi ini yang support yang sangat lemah lah. Lepas tu 257 yang sederhana lemah, patut boleh turun ke 253. Yang ini boleh adalah support yang seterusnya, yang kuat, 249. Okay, ni adalah support yang kuat. So kalau kita contohnya tadi RM2.45 pembukaan dia, kita boleh letak cut loss kita 241, okay, ataupun kita boleh letak kita punya cut loss 232 lah kalau you rasa dia boleh turun ke bawah macam tu. Tapi ini dah jauh sangat lah, selalu trader dia tak nak letak jauh-jauh sangat, okay, kecuali dia nak jadi swing investor. Kalau nak swing mungkin boleh letak jauh, okay, you beli sikit je maksudnya. Macam hari tu saya beli Telekom, saya beli 2 lot je. Okay, saya beli 2 lot, okay, sebab Telekom itu saya beli pada harga RM4.95. Okay, 2 lot dalam RM1,000. Okay, RM1,010. Okay, saya letak masa tu, saya punya modal RM10,000. Okay, harga masa tu Telekom 4.95 saya beli. Cut loss saya hari tu saya letak berapa saya tak ingat. Cuba letak RM4 kot. Okay, target price saya masa tu RM5.10. Ini satu unit. Satu lot dia kena beli. Mungkin masa tu modalnya adalah bukan modal. Risikonya 2%. 2 lot. Okay, 2 lot. Yang ni saya bukan RM4. Sorry, ini bukan RM4. RM4.52. RM4 berapa lah masa tu? RM4. Bukan RM4.50 ni. Cuba kita buka balik, saya tengok buka balik saya punya ni. CM. Oh, saya tak save lah. Hari tu saya beli dekat okay, inilah dia punya K485 lagi satu. Ini support dia yang seterusnya 460. Cuba kita letak 460. Saya letak 460 ke? 4.6. Oh, ini bukan. Saya letak lagi tinggi. 4.8 lah ni. Bukan. Saya letak lagi rendah. Saya letak masa tu lebih rendah. Daripada tu saya letak mungkin dekat sini kot. 4.35.
Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, tapi saya beli 2 lot je. Ini 3 lot. Okay, ini 3 lot. Pada 1485. Jadi saya beli 2 lot, maksudnya lebih rendah saya punya cut loss. Okay. Oh, saya letak cut loss dia berdasarkan EMA 200. Okay, sorry. Mana tadi ni. Saya letak cut loss saya berdasarkan EMA 200. So kita ambil long term investor. Okay, saya letak dekat RM4.14 ke. Okay, RM4.14. Okay, 2 lot. So saya beli 2 lot, harga dekat RM1,000 lah, termasuk dengan broker. Okay, harga termasuk dengan broker RM1,000. Saya target, okay, saya target hari itu pada harga, saya target tinggi sebab saya berdasarkan kepada ni. Saya target pada harga mungkin RM7.25. Okay, RM7.25. Okay, macam ni lah, lebih kurang. Okay, so saya akan rugi kalau dia jatuh 162. Tapi kalau dia naik sampai RM7.25, saya untung 460. Ini long term lah, long term. Jadi saya untung ialah sebanyak 46% daripada 990 ni. Kan saya cuma labur sekat 1,000 je. Tapi saya untung hampir 500, hampir 50%. Okay, tapi kita beli sikit je. So kena tunggulah, sabar je kan. Sebab kalau you simpan dalam bank pun 1%. Okay, you simpan dalam bank pun dapat 1%. Ini dapat 4.6 okey lah. 4.6% daripada 10,000. Okay, kalau simpan dalam bank dapat 1% je. 1% tu dapatlah RM100 kalau simpan dalam bank. Yang ni satu counter je you simpan, you dapat 460. Okay, so tu contoh lah, contoh kalau you nak jadi long term investor. Tapi kita tak boleh beli duit kita RM10,000 ni untuk satu counter, jangan. Okay, sebab kita tak tahu apa akan jadi dekat sesuatu counter tersebut. Jadi kita kena minimumkan risiko kita. Okay, kita kena minimumkan risiko kita, jangan kita tercedok tercedok di tengah jalan. So kita target hari tu ialah pada harga kat situ lah. Saya pakai mingguan masa tu. Saya target dekat kawasan-kawasan sini je. Ini kita boleh naik sampai RM12. Kalau dulu dia pernah naik RM12. Okay, RM12.52. Okay, Telekom. Melainkan you modal banyak. Kalau you punya modal, contohnya you punya modal sini 1 juta. Okay, 1 juta. Okay, so kat sini you boleh beli 11,000. Okay, ini 1 juta kan. 1, 2, tak, ini bukan 1 juta, tambah lagi 1. Okay, you boleh beli 121,000 dan you boleh untung 56,000. Okay, tapi kalau you rugi 19,000. Okay, boleh rugi 19,000. Tak sanggup doktor. Tapi duit you 1 juta kan. Duit you 1 juta kan. Kalau you nak ni, kita kena ada. Okay, kena ada risiko. Risiko tu high risk ni lah. Sebab tu high risk high return. Okay, tapi kita try to reduce the risk. Reduce the risk 2%. Okay, tukarlah 1% lah. 9,993. 9,963. 1% je. Okay lah, you tak nak lah risikonya 1% pun tinggi. Jadikan dia 0.5%. So you kena beli cuma 30,000 je. So you kalau rugi pun dekat 5,000 lah. Tapi kalau untung 14,000. Okay. So kat sini je you kena tahu, kalau you tak sanggup, berapa you sanggup? Tak sanggup lagi 0.5. Jadikan 0.01. So kat sini, okay, you untung RM230 je. Kalau you ada 1 juta, you nak untung RM230, saya rasa tak ada lagu. Kan? Betul tak? Betul. You ada 1 juta, tapi you untung RM230. Baik, you simpan dalam bank. You simpan dalam bank, dapat lagi 1%.
Ini 0.01%. So paling-paling lah. Okay, paling-paling pun at least samalah dengan bank. Okay, 1%. Macam tu. Okay. So 1%, okay, risk. 1% is risk. Tapi you punya untung is 2.8% from the total capital. So banyaklah tu. Okay. Risiko you 1%. Okay, kalau you tak nak juga, you kurang lah. You kurangkan lagi ni jadi 0. Tadi lah 0.75 ke, okay, 0.75%. Okay, 0.75%. So you rugi 7,000. Okay, 0.7. Tapi you boleh potential untung 21,160. Sebab tu orang-orang yang kaya ni makin lama makin kaya. Okay, makin lama makin kaya. Sebab dia dah tahu teknik, dia dah belajar, dah apa semua. Okey, contoh orang yang modal 10 juta. Okey, dia rugi 74,000. Potensial rugi dia 74,000. Tapi kalau dia untung 200,000. 750. Okey, dengan pembelian sebanyak 457,000. Okey, sekali beli dia beli dekat 1,5 juta. So dia jadi pelabur ni. Kan? So dia potensi dia rugi lah about 0.7% daripada modal. Okay, 0.7%. Sebab ni tadi kita letak 0.75 kan. So tapi dia punya potensi untung ialah 2.1%. Ini kalau orang tu modal 10 juta. Kalau orang tu modal 100 juta. Okay, dia rugi 749,000. 749,000. Tapi kalau dia untung apa? 2 juta. Okay, 2 juta. Kalau orang-orang macam ni, dia dah tahu pula tentang teknikal dan sebagainya, dia melabur kan, dan dia dah tahu, okay, so dia beli hanya dengan harga 4 juta ni, kan, 4.5 juta ni, dia boleh dapat 2 juta. Okay, dia beli 4 juta tapi dia untung 2 juta. 4.5 juta dia modal, dia untung 2 juta. Ini kalau modal dia 100 juta. Kan, 100 juta kan ni kan? 100 juta. Okay, sebab tu dia makin kaya. Tapi ada risiko. Risiko dia ni, nampak? Dekat 1 juta dia kalau rugi tu. Okay, kat 1 juta. Tapi kalau dia nak buat cut loss dia lebih, tapi selalunya dia orang tak adalah buat macam tu. Dia tak jadi trader, selalunya dia akan jadi investor lah. Dia akan jadi investor, dia invest dalam syarikat tersebut, tapi dia akan bersedia juga kalau jadi rugi. So dia bersedia kalau rugi kat sini dia kena cut loss lah. So dekat 700,000 lah dia nak cut loss. Tapi selalunya bila dia orang ni beli, okay, bila dia orang-orang yang besar-besar ni beli, okay, orang lain akan beli pula, okay, trader akan beli dan harga saham tersebut akan naik. Okay, harga saham tersebut selalunya akan naik. Ada kadang-kadang dia orang beli tapi rugi, tu ada jugalah. Okay, ada juga. Selalunya macam contoh ni, ini adalah EPF kan, PNB ke, Khazanah ke, okay, dia ada 100 juta. Okay, dia belilah counter ni, tapi dia beli setengah juta. Okay, 4.5 juta dia beli. Okay, dengan potensi untung dia dapat 2 juta. Okay, lepas tu barulah dia boleh bagi balik you dividen dalam tabung haji. Okay, contoh tabung haji ni tabung haji dia pakai duit dia 100 juta tu. Tapi dia beli kat syarikat tu dia tak beli semua Dia hanya beli 4.5 juta aja. Okay, modal dia daripada 100 juta tersebut. Okay, faham Faham doktor. Okay, so sekarang ni bila you all nak dapat modal 100 juta ni? Lama lagi doktor. Esok InsyaAllah boleh. 100 juta rupiah besok boleh dapat. Betul. Esok tu. Okay, so kita dah pukul 7 ni. Saya sebenarnya kena ada 3 jam kan kita punya kelas tu. Kalau kita bersedia untuk berhenti sampai pukul 7 je, halal lagi 1 jam tu,
ataupun kita ganti pada waktu yang lain, bolehlah kot sebab nak maghrib sekejap lagi. So boleh ke? Alah doktor. Boleh. Halal je, sampai ganti tak? Sampai ganti tak? Halal pun boleh doktor. Tak apa. Okey, kalau macam tu tak apalah. Kalau halal pun halal juga lah, tak ada masalah. Okay, so basically saya rasa sampai sini lah. Okay, sampai sini kita punya discussion hari ni tentang technical analysis. Okay, tak ada dalam buku dalam benda-benda ni semua, tak ada dalam buku, ni semua datang daripada soalan you. Dan saya punya pembelajaran daripada pasaran. Okay, pembelajaran saya daripada pasar, daripada market. Saya belajar kat market. Okay, bukan daripada buku. Saya belajar daripada market Sifu lah. Sifu lah market saya. So kalau tak ada apa-apa, nanti kita akan sambung lagi. Kalau kita nak ganti pun nantilah tengok nanti bila ada ni. Kalau tak ada, tak adalah okay, halal. So with that, kita tutup majlis kita ni antara tasbih kifarah dengan surah wal as. Subhanakallah wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih doktor. kasih doktor. Terima kasih doktor. Kirim salam dengan family ya. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Okey, assalamualaikum. Saya log out ya. Okey.